Terima kasih kepada pembentang yang kedua, Profesor Dr. Battah bin Harun, kerana membentangkan kertas kerja yang kedua yang bertajuk Peranan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membersihkan diri menangkis dari ajaran sesat. Saya sebenarnya teragak-agak, sebenarnya rasa macam teragak-agak. Hampir 10 minit, 15 minit saya duk fikir soal ish aku nak bagi ke tak bagi ni. Nasib baiklah mufti panggil saya tadi, dia kata tak apa, kita bagi dekat Prof. Tu yang saya bagi 15 minit tu. Janganlah tuan-tuan perempuan marah kat saya pula. Saya tak beradab dengan orang tua pula dak. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa saya tak perlu ulaslah apa yang dibentang oleh Prof, sebab dengan bahasa yang mudah, bahasa yang sayu, terus masuk ke sanubari kita. Cuma sedikit untuk saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada yang riwayat menyatakan salihal akhlak, mahasinal akhlak, tetapi maksudnya tak lari antara satu sama lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kalau tengok kawan-kawan kita hak bina hadis kat belakang tu, risau juga saya sebut riwayat ni. Sebab Prof tadi sebut Bukhari ya. Tapi cuma sini Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tapi bila sebut Adabul Mufrad ni, bidang-bidang hadis ni, dia kata, Ustaz, Adabul Mufrad tu ulama lain kata apa? Okey, sebenarnya ada riwayat daripada Imam Ahmad dan Al-Hakim. Bila sebut Al-Hakim pula, budak-budak hadis tanya, Al-Hakim dia kata apa hadis tu? Sahihun ala syarti Muslim. Lepas tu dia tanya pula, Zahabi kata apa? Zahabi kata, wa wafaqahu Zahabi. Zahabi pun muafakat dengan Al-Hakim. Lepas tu mai satu golongan dia tanya, Albani kata apa pula? Tu dia. Nasib baiklah semain saya cek betul-betul, Albani kata sahih. Lega saya. Sebab kita kat Malaysia ni kadang banyak golongan. Wan Maliziyun lah, kan, Al-Hadariyun lah, Albaniyun lah, kan, Asriyun lah, kan. Mungkin saya dengan sahabat-sahabat Jabatan Mufti Perlis kat bawah tu, mungkin kami Juandawiyun kot. Tapi itulah kehebatan kita yang belajar Al-Quran dan Sunnah ni. Walaupun kita ada sayang kepada seseorang terlebih pada hak lain, tetapi sebenarnya kita tak ta'assub, kita tak menafikan. Mungkin kita ni tak sama dengan golongan pada Al-Ghariyun. Kan marin pada Dr. Azwira sebut marin, ra'aitu sa'laban ghariyan yulqil muhadarah fil asimah. Kan, aku tengok seorang musang daripada gua menyampaikan ceramah dekat ibu negara. Kan, tapi tak tahulah musang mana, kama yakni huwa lah, sebagaimana maksud Dr. Azwira lah, saya tak tahu, cuma ambil contoh. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya akhlak ni, semalam sempat saya baca tazkirah daripada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau membincangkan secara detail, walaupun dalam risalah yang kecil, yang mana akhlak ni dia ada dua jenis, kan? Yang mana akhlak dia daripada asal at-tabu', daripada tabiat manusia, kan? Wa tabu' wa tatabu'. Akhlak ni sesuatu yang menjadi tabiat manusia, kan? Dan dia juga boleh kita tabiatkan, kan? Macam kita tengok badan kita, kan? Itu dia ada dua, akhlak yang zahirah, yang zahir, yang nampak ni, kan? Hak nampak ni pun kadang ada benda hak tak boleh ubah, benda hak tak boleh kita nak, bila ubah je termasuk dosa besar. Ada tempat yang boleh kita make up, kan? Mungkin dekat rumah bahagian isteri mungkin nak buh celak sikit ke, kan, nak buh gincu sikit ke. Begitu juga akhlak kita. Akhlak ni ada yang memang keturunan, memang perangai dia tu memang pongoy. Orang tak kata pongoy nak terjemah macam mana Kuala Lumpur tu, pongoy
Apa dia pongoi? Perongos. Utara sebut pongoi. Kan? Tu dia memang warisan. Kalau ayah dia pongoi, anak pongoi juga. Kan? Tapi ada akhlak yang boleh kita bentuk. Kan, sebagaimana kita kata kaful adza anit tariq, Nabi ajak buang sesuatu yang menyakitkan dekat jalan. Benda tu benda tabiat yang boleh kita ajak. Begitu juga talaqatul wajhi, memaniskan muka, senyum. Kan, kadang tengok geng-geng sunnah ni nampak muka cengih. Kan, muka garang dengan janggut dia, dengan seluar singkat dia, kan, nampak risau. Dia tak senyum kat kita. Kita senyum, dia nampak tak senyum. Kan? Jadi saya nak sebutlah tuan-tuan puan sekalian, saya baru kursus. Kan? Jadi penceramah tersebut cara hak payah hak senyum, muka macam Saddam, macam Dr. Sri kata tu, muka bengih macam macam Saddam Hussein tu. Dia boleh balik belajar kat rumah, dia sebut 3. Sebut banyak kali 3. Jangan duk sebut 3. Hak mai perlih ni jangan sebut 3. Memang tak senyum. Okey, untuk seterusnya kita menjemput pembentang yang ketiga, yang bertajuk metod ataupun cara yang selamat dalam hubungan dengan orang lain. Sebut 3 tak habis lagi. Iaitu Sahibus Samah Dr. Juanda bin Jaya, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Majlis dengan ini mempersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, Al-Fadil Al-Ustaz Al-Doktor Mujahid Bahjat, Al-Fadil guru saya, ustaz saya, Profesor Dr. Abdul Fattah Harun bin Ibrahim, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Saya duduk satu minasah dengan guru ni agak seram sedikit. Profesor Abdul Fattah pernah mendidik dan mengajar saya sehingga mendekatkan saya lebih kepada dakwah sunnah dan dakwah salaf. Setelah tenggelam sekian lama dalam aqaid falasifah, beliaulah yang menunjukkan secara yang lebih jelas tentang aqidatus salaf, aqidah yang rujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Sebab Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Fattah Harun bin Ibrahim pada saya adalah min baqiyatis salaf yang mampu untuk membicarakan soal tauhid falsafi yang dianuti oleh sebahagian manusia, dan beliau antara mujahid yang berjuang sekian lama puluhan tahun membentras akidah wahdatul wujud, membentras ratusan dan mungkin ribuan ajaran-ajaran sesat yang wujud di tanah air kita. Sebab itu kita bagi sedikit peluang dan masa untuk tuan-tuan dan puan-puan mendengar daripada beliau sendiri tentang ajaran-ajaran sesat yang ada di tanah air kita. Tanyalah kepada beliau bagaimana asal-usul falsafah akidah yang wujud di kalangan manusia. Tanyalah kepada beliau sumber-sumber ajaran sesat yang wujud di tanah air kita dan di Nusantara. Ramai yang cuba menisbahkan amalan-amalan
sebahagian amalan didakwa dinisbah kepada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Profesor Abdul Fattah Harun akan mampu membuktikan kepada kita bahawa sebahagian besar ajaran itu dibantera sendiri oleh Al-Imam Al-Ghazali pada zaman dia. Itu sebagai takriman wa ijlalan untuk Al-Fadhil Profesor Dr. Abdul Fattah Harun. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kertas yang saya sediakan, yang dibekalkan kepada tuan-tuan di sini adalah suatu kertas yang amat ringkas dan amat singkat. Bercakap soal kaedah yang selamat dalam hubungan dengan orang lain dari kalangan muslim dan non-muslim. Kertas ni ditulis sewaktu pilihan raya negeri Sarawak. Jadi dia ada kesan banyak, sebab kita berhadapan dengan suasana manusia yang kononnya semua mengajak ke arah kebaikan, tetapi kebaikan itu akan sentiasa dinilai oleh manusia seluruhnya daripada lisanul hal, bukannya daripada lisanul maqal. Manusia menilai suatu ajaran, suatu pembawaan, suatu dakwah, suatu seruan itu daripada tingkah laku, bentuk tubuh, pendekatan akhlak orang yang menyampaikan dakwah dan seruannya. Bukan hanya menilai manifesto, bukan hanya menilai kata-kata, bukan hanya menilai retorik yang sentiasa diulang-ulangkan oleh pendakwah-pendakwah ataupun pendakwah-pendakwah kepada ajaran mereka. Lantaran itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan jangan sekali-kali kamu mengikut jejak langkah syaitan. Bila kita sebut mengajak kepada Islam, kita mengajak kepada semua perkara yang ada di dalam agama Islam. Kita bukan hanya membersihkan akidah manusia, kita bukan hanya memastikan ibadah itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kaedah penyampaian dakwah itu sendiri, akhlak itu sendiri mesti menjadi cerminan sewaktu dakwah itu disampaikan. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam jelas menyebut la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Sebab itu mereka yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah sentiasa menghadapi cabaran di dalam kehidupan, kerana mereka terpaksa berterus terang untuk menyebut inilah qaul Allah dan inilah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sukar untuk memuaskan hati manusia kerana matlamat kita hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berpandangan bahawa menyampaikan dakwah Islam itu fardu ain bagi setiap orang Islam. Tidak ada orang Islam yang terkecuali daripada menyampaikan dakwah Islam kepada manusia yang lain. Apabila kita sebut soal dakwah, ia membabitkan islah sesama mukmin dan menyampaikan Islam kepada mereka yang belum memeluk agama Islam. Dan penyampaian itu bergantung kepada keadaan dan kemampuan manusia itu sendiri. Bagi yang mampu bercakap, dia hendaklah bercakap. Bagi yang mampu menulis, dia tidak boleh berdiam diri, dia mesti menulis. Dan sekurang-kurangnya melalui akhlak dan kepribadian dia, dia dapat menyampaikan dakwah kepada manusia. Setelah negara umat Islam dikuasai oleh penjajah, urusan keislaman diatur oleh penjajah.
Dan apabila penjajah itu meninggalkan negara umat Islam, sebahagian daripada urusan dakwah itu sudah diinstitusikan. Ini menyebabkan sebahagian orang Islam menganggap tugas menyampaikan Islam itu tugas pihak tertentu sahaja. Ia bukan tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran jelas menyebut wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu segolongan manusia yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, dan mereka ini adalah orang-orang yang berjaya. Tetapi malangnya kita apabila dakwah ini diinstitusikan, ia menjadi suatu perkara yang agak kaku. Sedangkan proses dakwah proses yang berterusan, yang berlaku secara asimilasi dan tabi'i di kalangan manusia. Ramai orang bukan Islam tertarik dengan Islam kerana dakwah Islam itu sendiri, kerana kandungan Islam itu sendiri, kerana akhlak para pendakwah itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat di tanah air kita, setelah merdeka 50 tahun, kenapa yang belum Islam itu masih kekal dengan kekafiran mereka? Malah sebahagiannya lebih jauh daripada menerima agama Islam. Dan kalaulah kita melihat apa yang disebut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya petik dalam kertas yang saya sediakan di sini, suatu perang Al-Qadisiyah, pada beberapa siri peperangan berkenaan umat Islam pernah menghadapi kekalahan. Maka panglima perang mengumpulkan balik tentera-tenteranya untuk menaikkan semangat mereka. Dia menyatakan kepada tentera-tenteranya, la tafdahul muslimin, jangan kamu malukan orang Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa hari ini orang Islam sering digambarkan sebagai orang-orang yang tidak berakhlak? Kenapa ini berlaku? Dan media yang menyampaikan juga media orang Islam, yang mendedahkan aib juga orang Islam, yang diaibkan juga adalah orang Islam. Maka bagaimana orang yang bukan Islam boleh yakin dan percaya bahawa inilah risalah yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat? Dengan golongan yang menyempitkan kefahaman Islam dia, dengan golongan yang cuba membebaskan dirinya daripada ikatan Islam dia, dan yang di tengah-tengah pula sebahagiannya cuba memalukan orang Islam. Kita bukan tak tegur media ni, tetapi sebahagian besar suka jadi media syaitan. Ya, cerita Melayu paling laku cerita apa? Cerita maklimahan. Ya, cerita hantu. Siapa yang berlakon? Melayu. Ya. Siapa yang jadi penerbit dia? Wallahu a'lam. Ya. Tapi apakah ini gambaran Islam yang kita nak tunjukkan? Surat khabar, tanyalah kepada orang-orang media, nak bagi surat khabar dia laku, muka depan mesti cerita datuk, ogol, cucu. Siapa yang buat kerja tu? Muslim. Ya. Besok keluar lagi cerita ada orang kena bunuh sesama Muslim. Ya. Tanya pula bila nak kena bunuh tu ada tanda-tanda tak? Ya. Subhanallah. Ini suatu gambaran yang amat tidak baik kepada orang Islam. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, saya tahu Ustaz Sirajuddin dah nak bagi notis kat saya, ya. Kita mesti bawa gambaran Islam yang rahmah, Islam untuk semua. Apabila kita sampaikan Islam, Islam yang menawarkan kebaikan untuk orang Islam dan untuk orang bukan Islam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyebut tentang kelebihan orang yang boleh mengajak orang untuk dapat hidayah Islam. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan
khairun laka min humurin ni'am. Ini semua selalu disebut di mulut kita, di lidah kita. Demi Allah, kalaulah kamu dapat bawa orang masuk Islam, ikut hidayah Islam, ia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Tetapi setakat mana usaha itu dilakukan? Sebab itu Islam yang rahmat, ya, Islam yang mendidik manusia, Islam yang menawarkan kebaikan kepada semua manusia, ini potret Islam yang mesti kita bawa. Bukan Islam yang menyusahkan manusia, bukan Islam yang mudah untuk menghukum manusia-manusia yang lain. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik tutur katanya daripada orang yang mengajak kepada agama Allah dan beramal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang Islam, yakni orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu, sifat manusia dia suka tergesa-gesa. Dia inginkan hasil yang segera. Dia inginkan kejayaan yang cepat, sehingga menyebabkan dia amat takut kegagalan di dalam dakwah dia. Apakah ini suatu perkara yang baru? Baginda sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi perkara yang sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur di dalam Al-Quran, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Mungkin kamu wahai Muhammad, kata Allah, ya, jangan kamu susahkan diri kamu dengan berduka cita kesan daripada perbuatan buruk orang-orang kafir yang tidak mahu mendengar dakwah kamu. Kita mudah sangat lemah dan mudah melakukan reaksi yang negatif apabila dakwah kita dihalang. Ini kelemahan yang sepatutnya diatasi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya terus masuk kepada isi sebenar giliran saya untuk menyampaikan pada pagi ini. Apakah metod akhlak yang perlu wujud dalam hubungan sesama manusia? Para pengkaji moden tentang yang melihat perkembangan manusia pada hari ini, mereka melihat 4 golongan yang mampu merubah dan mempengaruhi kehidupan manusia. Golongan yang pertama ialah golongan pembuat dasar, iaitu ahli politik, orang yang buat polisi. Apa sahaja polisi yang dia buat, dia akan mempengaruhi semua manusia. Sebab itu orang berebut untuk dapat kuasa politik. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang memegang ekonomi. Dia boleh beli apa sahaja, hatta hati manusia, jiwa manusia mereka akan beli untuk menguasai manusia. Kemudian golongan yang ketiga yang saya sebut tadi, golongan media. Bagaimana mereka mempersembahkan da'ayah-da'ayah, ajaran-ajaran mereka. Ini juga akan mempengaruhi manusia. Ya. Dan golongan yang keempat, mereka yang melakukan kerja-kerja amal secara volunteer, secara sukarela. Sebab itu kita tengok kadang-kadang ada yang setengah sukarela ni, kita pun tak tahu dia betul-betul suka dan rela ataupun tidak. Tapi tiap kali dia nak buat gotong royong, dia mesti panggil wartawan. Dia mesti ada potong ribbon. Kami hari ni gotong royong sukarela, tapi ambil gambar dulu. Ya. 4 golongan ini mereka mampu merubah manusia. Dan sebenarnya kita, orang yang menyampaikan dakwah Islam, boleh berada pada keempat-empat golongan ini. Tetapi kelebihan yang ada pada pendakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah ialah mereka akan berjaya kalau mereka faham dakwah itu sendiri. Mereka tahu apakah isi dakwah yang perlu disampaikan kepada manusia, dan lebih daripada itu akhlak mereka kepada orang yang hendak disampaikan. Sebab itu dakwah Islam yang tulen, yang selamat, ialah dakwah yang tidak mengambil kira faktor kepentingan peribadi, parti, kumpulan, pertubuhan atau kelompok tertentu. Sebab itu barangkali di kalangan para pendakwah, bagi yang berakhlak,
mereka akan sentiasa menjaga lidah daripada mentajrih orang lain. Mereka akan sentiasa bersangka buruk kepada orang lain, sebab mereka yakin bahawa al-haq itu, kebenaran itu milik Allah dan milik Rasul. Kebenaran itu bukan milik manusia. Manusia hanya dipertanggungjawabkan untuk mencari di manakah al-haq, di manakah yang benar, dan sudah pasti yang benar itu berada di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu kita lihat banyak nas yang menjelaskan tentang perkara ini, pentingnya akhlak di dalam menyampaikan dakwah Islam. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Maka dengan sebab rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersifat lemah lembut kepada mereka. Kalaulah engkau bersifat kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari sekelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka, pohonlah keampunan bagi mereka, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan-urusan mereka. Khilaf antara manusia mudah berlaku kerana kurangnya interaksi. Kita mudah dengar khabar angin. Hari ini dengan SMS-nya, dengan Twitter-nya, dengan Facebook-nya, dengan apa sajanya, fitnah mudah berlaku. Ya, bagi yang sentiasa Twitter tu, kalau dalam 2-3 jam tak ada, orang akan tuhmah macam-macam. Mana dia hilang dalam 2 jam 3 jam tu. Ya. Bagi yang buka Facebook pula, puas dah letak dalam wall tu, bagi tak masuk. Yang nak masuk cari juga macam-macam cara nak masuk. Ya, saya mesyuarat fatwa awal minggu ni, ada seorang mufti cadangkan untuk buat blog mufti-mufti bagi menjawab tuduhan-tuduhan orang kepada mufti-mufti. Saya jawab senang saja. Kalau saya bersama Datuk setuju, Datuk buat dulu. Sebab siapa buka pintu, dia tak akan mampu tutup pintu itu untuk melarang orang daripada masuk dalam rumah dia. Bukan bererti dasar tertutup, tidak. Ya, tetapi itu realiti dakwah semasa. Realiti dakwah yang mesti diurus dengan cara yang paling hikmah. Sebab itu bila kita sebut ayatul Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya, serulah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ini kaedah yang kalau disebut dari sudut falsafahnya qadim lagi azali, yang takkan berubah sampai bila-bila. Ya. Berhadapan dengan khilaf, sifat yang terbaik ialah tanya. Sebab kadang-kadang manusia silap faham itu sendiri dah menunjukkan ada yang silap dan ada yang faham. Ya, tapi kita suka cari silap dulu sebelum kita faham apa kesilapan yang sedang berlaku. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berhadapan dengan ahli maksiat sudah pasti tidak sama berhadapan dengan ahli bid'ah. Berhadapan dengan orang Islam sudah pasti berbeza dengan berhadapan dengan orang yang bukan Islam. Sebab itu al-hikmah dan al-mau'izah itu sentiasa perlu dipraktiskan. Dan mujadalah bukan bererti mencari siapa yang menang. Mujadalah membawa maksud untuk menjelaskan di manakah al-haq dan di manakah al-batil. Sebab itu kita ambil contoh hubungan dengan penganut bukan Islam, Nasara sebagai contoh, orang Kristian. Orang Islam yang ada akhir-akhir ini suka ambil sikap kita sentiasa pada pihak yang lemah, takut sangat dengan mereka. Ya, satu ketika dulu saya ambillah satu contoh. Satu ketika dulu kita takut sangat dengan apa yang dipanggil sebagai holy water. Ya, sehingga disebut ada air mineral yang terisi holy water. Siapa minum tak boleh baca Quran, tak boleh dengar azan, tak boleh sembahyang, semua tak boleh. Apakah agama ini terlalu lemah? Ya. Jadi datanglah dajjal yang lain jual pula air yang boleh mengatasi holy water. Ya. Maka lakulah produk mereka
dengan banyak tazkiyah yang disampaikan oleh masyayikh yang sanggup bersekongkol bersama-sama dengan mereka yang menjual agama seperti ini. Tetapi apakah ada inisiatif daripada kita sendiri bertanya kepada mereka yang didakwa memiliki holy water berkenaan? Betul ke orang Kristian ada holy water? 2 minit lagi. Okey. Sempat saya sebut perkara ni. Betul ke orang Kristian ada holy water? Yang mereka menggunakan holy water untuk proses baptize, membaptiskan, mentahbiskan, memasukkan ke dalam agama Kristian penganut-penganut yang baru. Asal usul dia ialah apabila Jesus itu dibaptiskan oleh John the Baptist di sungai Jordan, bermula hari itulah mereka membaptiskan orang yang masuk dalam agama Kristian. Kalau kita pergi ke gereja-gereja Katolik, selain Katolik kita tak jumpa holy water. Selain Katolik tak ada holy water. Yang Protestan, yang gereja-gereja bebas apa semua tak ada. Yang ada hanya Katolik. Saya syorkan kepada tuan-tuan pergi ke gereja Katolik. Tapi pastikan jangan ada CCTV lah. Habis lepas ni tunjuk mufti pergi masuk gereja. Kita tanya, ada tak holy water? Ada. Tanya lagi, air holy water tu air apa? Saya sendiri pernah tanya. Dia kata air pipe je. Pasal apa tak ambil air sungai Jordan? Air yang asal tepat Jesus itu dibaptiskan. Dia kata air sungai Jordan sudah pollution. Jadi macam mana nak guna? Tetapi kita dimomokkan oleh cerita-cerita yang tak senonoh menyatakan bahawa siapa yang terkena holy water tak boleh dengar Quran, tak boleh dengar azan, tak boleh solat, lupa segala-galanya. Sebab itu dari sudut akhlak dia, pendakwah itu mesti tabayun, tanya, jelas, kaji betul-betul apakah hakikat sesuatu yang sedang berada di hadapan dia, agar dia tidak terbawa-bawa dengan da'ayah-da'ayah yang dibawa oleh musuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita selalu lupa firman Allah Subhanahu wa taala pada penghujung daripada ayat ud'u ila sabili rabbik, iaitu fala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Jangan sekali-kali kamu rasa risau terhadap perancangan-perancangan musuh, sebab sifat musuh itu akan sentiasa memusuhi lawan dia. Masalah kita ialah apa yang sudah kita buat untuk dakwah kita, apa yang sudah kita sumbangkan untuk agama kita. Berlaku khilaf, bagaimana kita mengurangkan khilaf? Kurangnya ittifaq, bagaimana kita dekatkan jurang-jurang ikhtilaf agar lebih banyak ittifaq itu wujud di kalangan manusia. Sebab itu Al-Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan, lagi menerangkan kebenaran. Jangan sekali-kali kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Ini akhlak pendakwah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, tegaskan di dalam Al-Quran. Yang lain-lain yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah soal sabar yang tidak ada batasan di dalam menyampaikan dakwah. Kita akan mudah menghukum, kita akan mudah kehilangan mad'u kita apabila kita meninggalkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabar yang tanpa batas. Kemudian dakwah ini disampaikan dengan mulut, dengan lidah, maka jagalah lidah kita. Jauhkanlah daripada lidah-lidah yang suka melaknat, menyalahkan, mentakfirkan, membid'ahkan, menyusahkan. Cari ruang agar orang nampak bahawa dakwah ini dakwah yang sifat dia insaniah, rahmah untuk manusia yang lain. Tetapi pada itu, sebagaimana yang saya sebut pada permulaan tadi, kita yang mengajak manusia kepada dakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita tak ada pilihan kecuali menyebut inilah qala Allah dan inilah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soal ada yang nak mentakwil, nak mentakbir, nak menafsir dan sebagainya, rujukan itu ada pada tempat dia. Dan sudah pastilah mereka yang mengikut manhajus salaf,
mereka akan mengutamakan tafsiran, ta'rifan, ta'biran, takwilan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka adalah manusia yang paling memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktafi bihadzal qadar. Terima kasih kepada penganjur yang menjemput saya untuk menyampaikan kertas ini pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang yang ketiga, saya bersama Dr. Juanda bin Jaya. Hak ni pun saya tak gamak juga nak suruh berhenti bos saya. Tu pun tak apalah, saya bagi 2 minit, dia tambah 2 minit lagi jadi 4 minit, tak apalah, kira lain. Jadi habis 10.30 sebenarnya. Masa saya tepat ni, bukan saya lajak setengah jam tak. Saya marah saya pula, sebab saya dapat maklumat daripada Urustia sesi pembentangan yang kedua untuk pagi ini, yang mana ada 3 pembentang, tetapi katanya ada 2 pembentang. Okey, kesimpulan daripada sesi pembentangan yang kelima ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang disebut oleh Mufti Kerajaan Negeri Perlis berkaitan dengan pengaruh, dan kemarin pun disebut oleh mantan Mufti Perlis juga kemarin, tentang pengaruh politik, pengaruh media, pengaruh ekonomi, pengaruh kerja sukarela. Tetapi satu lagi pengaruh yang besar juga, yang semua daripada kita ada kaitan, ialah akhlak. Akhlak adalah yang antara yang utama sekali. Kita tengok keberkesanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah baginda. Walaupun orang kata Nabi memulakan dakwah dengan akidah, tetapi kita kena ingat, Nabi mula tu nama dia dah terkenal dengan Al-Amin, seseorang yang beramanah. Nabi dah dikenal oleh golongan musyrikin Mekah pada ketika tu seorang yang berakhlak mulia. Tak munasabah kalau Muhammad abang aku tak percaya. Dan antara tokoh yang hebat juga Mahatma Gandhi. Walaupun dia bawa agama yang sesat, tetapi sebab apa pengikut dia hampir 1 bilion. Ramai. Tu ramai. Nak cerita utara sebut ramai. Banyaknya. Sebab apa? Sebab kalau tengok teliti sejarah dia, bila India boleh ulang tayang cerita pasal Gandhi ni dilakonkan semula, kalau tengok akhlak dia, siapa yang tak terpengaruh? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi dalam bab akhlak ini, kalaulah kita kata bukan setakat akhlak untuk yang kita kata dengan non-Muslim, untuk bukan Islam. Sebab orang Islam bukan menilai kita baca hadis riwayat mana Bukhari Muslim ke, disahihkan oleh Albani ke, dia tak cek situ. Dia cek dekat akhlak kita. Siapa yang kata ni? Kalau kita sendiri yang mempunyai akhlak buruk, dia takkan terima kalau kita bawa qala Allah, qala Rasul. Sebab dia nilai pada akhlak kita. Kalaulah berkaitan dengan haiwan yang perlu kita berakhlak, seorang pelacur boleh masuk syurga dengan dia bagi minum kepada anjing. Ada seorang wanita masuk neraka sebab tak bagi makan kepada kucing. Maksudnya kalau kepada haiwan pun kita kena berakhlak, apatah lagi kepada manusia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita selaraskan dakwah, untuk berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, pastikan kita berdakwah dengan akhlak yang mulia yang ada pada diri kita. Sebab yang pertamanya orang akan menilai akhlak kita. Wallahu alam. Jadi kita ucap terima kasih kepada pembentang ketiga bentang kita. Yang pertama Syekh Profesor Dr. Mujahid Mustafa Bahjat, pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dan pembentang yang kedua Profesor Dr. Abdul Fattah bin Harun, wa barakallahu fiik. Dan pembentang yang ketiga saya bersama Mufti Kerajaan Negeri Perlis Dr. Juanda bin Jaya, wa barakallahu fiikum.
dan saya kembalikan majlis ini kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.